Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang hadir pada kuliah kita pagi ni, Hairun Ahmad dan juga admin di Facebook setakat ni. Dan sahabat yang ada di TikTok, Alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana ada peluang untuk jumpa dengan tuan pagi ni lagi. Muhammad Syafiq Rashid, ahlan wa sahlan. Sahabat ni mulia Allah sekalian, tolong share pada teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan ada dalam perjalanan, ada dah sampai ke office, sebelum mulakan kerja pada pagi ni. Moga ada sikit peluang untuk kita berkongsi-kongsi maksud tadabbur pada pagi ni, iaitu berkaitan dengan masih lagi bincang tentang berkat. Kalau saya tolong jawab adakah suara saya kedengaran jelas? Tolong maklumkan sekarang. Supaya saya tak bercakap seorang-seorang tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih yang telah like saya di TikTok. Terima kasih telah jadi sahabat Mak Rock. Alhamdulillah semua. Zulka Chan, Zaitun Osman di Facebook. Terima kasih semua Tolong share je lah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Timah. Terima kasih Rozana. Terima kasih semua Kamaria Saleh. Yang mulia Raja Roslin, Ayub Paris, Alhamdulillah, Azad bin Mahbub, Siti Anita Bakar. Terima kasih semua yang hadir. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini 12 Ramadan kita dapat bertemu lagi. Terima kasih Ustaz Halim. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Ummi Aiman, Ummiana Bakri. Ahlan wa sahlan. Rina Syari. Baik Nawal Zaid Osman. Ahlan Sazali Samsudin. Tolong share dengan teman kita yang lain Terima kasih Zaitun. Terima kasih. Jelas. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Nurza. Terima kasih semua Tolong share pada teman yang lain. Sebab topik pagi ni sangat penting untuk kita menggarap mencari keberkatan dalam hidup. Alangkah ruginya bila kita hidup atas muka bumi, kita tak perasan pun ada perkara-perkara yang boleh menjemput keberkatan dalam konteks kehidupan. Bila orang selalu sebut tentang rezeki sebagai contohnya. Kenapa fulan tu hidup dia tak keruan. Hidup dia meminjam je kerjanya. Lepas tu dah minjam, buat bohong pula pada orang Farwahidah. Jadi bila orang kata lekit, dia ni biar buat pinjaman, lekit orang Melaka kata. Tapi pinjam tak mau bayar, contohnya lah tuan-tuan Jadi ini kemungkinan dalam hidup kita kehilangan aspek barakah ni tadi. Ada orang pula anak-anaknya ramai, tapi setiap anaknya itu membawa kepada kerugian dalam hidupnya atau masalah dalam hidupnya. Allah Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Zulail Abdul Aziz, alhamdulillah semua. Kainafi. Anak-anaknya kena tangkap macam-macam perkara. Kita tak sebutkan siapa lah tuan-tuan, tapi kat sini perkara yang boleh kita baca, kita dengar di akhbar tanpa tersembunyi lagi kepada kita semua. Apakah perkara yang namanya barakah tidak ada dalam hidup seseorang itu? Kita bimbang. Orang yang dimaksudkan itulah kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kuliah pada pagi ni dapat memberikan kepada kita satu perspektif baru, paradigma baru dalam kita berurusan dengan Allah SWT, supaya kita tidak kerugian. Ada banyak peluang untuk dapat keberkatan ni, tapi kita telah mengabaikan aspek-aspek tersebut tuan-tuan Baik, kita tengok. Biasa buka tafsir Ibn Katsir ni, jilid yang ketiga, muka surat 580 hingga 581. Tuan-tuan Baik, terima kasih Umi Fatih, mudah sihat Azin Syah, Asrul Fendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di TikTok, sahabat di Facebook, tolong buka tafsir Ibn Katsir. Bagi yang belum dapatkannya, boleh dapatkannya kerana dia mudah untuk dibaca, mudah untuk kita faham, mudah kita amalkan. Senang mudah baca, mudah faham, mudah amal. Ini tafsir Ibn Katsir dan bahasa Melayu yang telah pun kami terbitkan di Telaga Biru dan juga Pusaka Imam Syafi'i. Kerjasama bersama Pusaka Imam Syafi'i dapatkan Ucu Anis. Ini antara tafsir antara yang paling baik yang ada dalam bahasa kita Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamera saya makin sengit ni, bagi saya peluang sikit nak betulkan. Baik tuan. Okey. Tengok Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 96 surah Al-A'raf masih lagi Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim.
Tengok Jadi maksudnya, jikalau penduduk sesebuah tempat itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan mereka keberkatan di langit bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, lalu kami seksa mereka disebabkan buatannya. Jadi Allah beritahu kat sini tentang lemahnya keimanan penduduk satu tempat yang telah diutuskan pada mereka para rasul. Maka Allah SWT mentiadakan keberkatan dalam kehidupan mereka. Jadi dengan sebab orang itu menjauhi takwa, tidak bertakwa, tidak pada Allah, maka kehidupan mereka tiada barakahnya. Nanti ada orang kata pula, hidup kat US, kat UK, kat Europe tu senang apa, prosper apa, semua cukup, gaji cukup, tak ada orang terlalu kaya, semua wealth distribution di kalangan rakyat semua bagus. Memanglah itu kalau kita tengok dari sudut pendapatan per kapita, kebendaan. Tapi kerohaniannya macam mana tuan-tuan? Kes-kes penipuan suami isteri, sampai dikatakan tuan-tuan, sebenarnya di dalam konteks Dina Shop Alhamdulillah, api pun Alhamdulillah jadi semua syuk yang ada di TikTok. Terima kasih kerana kongsi-kongsi kuliah kita pada pagi ni. Yok Paris, Alhamdulillah semua Ari Aziz. Kalau kita kata ukurannya dari sudut kebendaan, memanglah negara Eropah menang di berbagai sudut. Kesempurnaan hidup mereka, kebendaannya, kenderaannya, rumahnya, kos hidupnya sangat seimbang berbanding dengan pendapatan. Nak bandingkan negara-negara kebanyakan negara umat Islam yang mana. Tapi kita bukan cerita aspek keduniaan saja semata-mata. Dan dari sudut keduniaan pun, kalau kita lihat, negara Eropah ni antara negara yang paling kronik sekali isu-isu sosialnya. Di Denmark sebagai contohnya, seperti didedahkan oleh majalah ekonomi satu masa dahulu, penipuan suami isteri itu benda biasa. Tahu tak, di setengah negara di Scandinavia country ni, yang orang Viking dulu ni, untuk tahu tuan-tuan, Alhamdulillah dapat anak kedua Alhamdulillah hidayah barakallahu fikum, burika lakum fi mahub wa ruzikta birru ruziktum birrahu wa balagha ashuddahu. Kita doakan untuk sahabat kita yang dapat anak. Syukur pada Allah, lahir pada bulan Ramadan, hari yang penuh keberkatan. InsyaAllah anak ni mudah-mudahan berkat Di negara Eropah pada hari ini, antara isu yang paling kronik adalah isu kepercayaan antara suami isteri. Keadaan yang berlaku di negara Eropah pada hari ini. Sehingga di negara Eropah, kalau seorang suami itu balik ke rumah dan mendapati di rumah ada kasut seorang lelaki lain, maka di sudut undang tidak menyalahkan seorang isteri yang punya boyfriend. Maka tak jadi kesalahan ke seorang lelaki itu kena memperkenalkan ketika isterinya memperkenalkan kepadanya, suami ini merupakan boyfriend dia. Perempuan tu boleh perkenalkan kepada suami dia ada boyfriend pula. Walaupun dia legitimate-nya dia ada suami yang berdaftar, tapi dia juga boleh memiliki sebanyak mana lelaki dan hidupnya untuk jadi boyfriend. Itu juga lelaki. Dan kalau seseorang lelaki itu pulang ke rumahnya, dia mendapati di rumahnya ada kasut lelaki lain, suami tersebut tidak berhak untuk menceroboh masuk dan mengganggu istilah yang digunakan, keseronokan yang berlaku dari pihak isterinya. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh pergi ke mana-mana hotel dan bolehlah menyewa perempuan-perempuan jalanan, perempuan yang tidak baik itu, dan duduk bersama dengannya selama lelaki itu berada bersama dengan isterinya. Dan kemudian nanti dia hantar bil itu kepada isterinya untuk bayar. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tak hidup lebih tuan-tuan hewaya daripada hidup orang barat pada ini. Jadi kita menceritakan aspek barakah ni, dia merangkumi bukan sahaja fizikalnya, spiritualnya, mentalnya. Jadi kita sangat berpeluang untuk mencari keberkatan ini dengan syarat kita tahu punca-puncanya. Jadi ayat ke-96 surah Al-A'raf ini menceritakan tentang kewajipan penduduk bumi untuk memahami mereka ada tanggungjawab. Mereka bukan datang seperti binatang yang hidup berdasarkan kepada syahwat. Apa yang nak buat. Syahwat ni tuan-tuan adalah satu perkara yang datang perkataan Hawa. Hawa ni perkataan masalah dipanggil Hawiyah, bukan Hawa, bukan nama perempuan, bukan nama nenek kita, isteri kepada Nabi Adam. Itu Hawa. Kalau kita eja bahasa Arab, ha, waw, alif, ada hamzah. Hamzah tu sebaris dengan perkataan ha, waw, alif itu. Dia bukan di atas, bukan di bawah, dia sebaris. Hawa, ejaan ha, waw, alif, hamzah. Ni belajar nak letak perkataan huruf hamzah pun, kami dulu belajar satu semester dekat Jordan dulu. Di mana hamzah tu diletakkan, di atas waw ke, di bawah waw ke, sebaris ke dengan perkataan ke. Jadi Hawa itu ibu kepada kita semua. Hawa namanya, isteri Nabi Adam. Tapi kalau Hawa, ha, waw, ya yang tak ada titik itu,
Jamaknya ahwa. Alif, ha, waw, alif, hamzah. Hamzah tu sebaris kedudukannya dengan perkataan-perkataan tadi, yang huruf tadi. Jadi kalau kita perhatikan perkataan hawa ni tentang perkataan hawiyah. Hawiyah. Jadi hawiyah disebut dalam Al-Quran Karim. Hawiyah ni maknanya apa tuan-tuan? Sofi, Al-Ustaz Syed semua. Ayuh tuan, hawiyah maknanya apa dipanggil sebagai valley, apa sebagai lembah, sebagai lurah, gaung. Jadi orang yang mengikut hawa nafsu itu boleh mengeksposkan dirinya masuk ke dalam gaung. Kalau gaung kat dunia ni masih boleh selamatkan, tapi kalau gaung kat akhirat, iaitu neraka di akhirat, yang di bawahnya ada kalajengking yang sebesar macam kuda, macam bagal, bagaimana ular yang sebesar naga. Jadi tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian, ini adalah hukuman bagi orang yang ikut hawa nafsunya di dunia. Jadi negara barat bukanlah contoh untuk kita ambil dari sudut keberkatan. Kalau kita kata seronok duduk kat sana, barang murah, hidup ni memang teks semua berjalan dengan baik, harga semua ada kontrol, duit value for money, yang kita kalau hidup satu tempat itu gaji 2,000 pound kat sana, macam kita kat sini 10,000 atau 12,000. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita tak cerita aspek dunia tau, kita cerita rangkuman daripada ke dunia sekali, gandingan ke dunia sekali, iaitu dunia akhirat, spiritual juga mental. Jadi yang kita nak keberkatan yang dimaksudkan ni, keberkatan ada pada kebendaan yang mencukupi dan hati yang ada ketenangan padanya. Bukan hati berserabut, bersarang padanya perasaan risau, perkara-perkara maksiat boleh berlaku dalam kehidupan. Dan di barat sana, kalau seorang anak itu mencapai usia 18 tahun, dia boleh ada pilihan untuk kata pada ayahnya, dia dah ada boyfriend kat kelas, dia tak boleh, siapa pun boleh halang, dia boleh hidup cara dia nak hidup. Adakah begitu yang kita nak? Tidak kan? Jadi kita nak keberkatan yang dibawa, dipromotkan oleh Islam ini. Dia merangkumi tempat dan waktu, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dari hinggap pada kehidupan seorang daripada kita, itu yang kita katakan, hidup orang itu berkat. Maksudnya berkat apa? Anak-anak dia menjadi, pendapatan dia mencukupi, kehidupan dia diridai oleh Allah SWT. Kita nak yang macam tu. Anda jadi ketua-ketua yang dapat menguruskan dengan baik. Jadi ayah-ayah yang sentiasa didoakan oleh anak-anaknya, gembira anak-anak kalau ayah itu pulang, tengok kita ni ayah yang berkat ke tidak. Adakah kedatangan kita kat rumah je memecah kebuntuan anak-anak, semua masalah mereka alami, semua mereka nak share dengan kita, nak cari jalan keluar, ataupun sebaliknya, kita balik je anak berserabut. Alamak, balik orang tua. Dengar je dia berdiam kat luar rumah, dah kelang kabut semua anak-anak. Yang mana satu kita, tuan-tuan? Kalau kita jadi isteri ni, kita isteri yang menggembirakan suami ke? Idza nazarta ilaiha saratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa irdiha. Dalam hadis mengatakan wanita salihah itu kalau suaminya melihat, menyeronokkan. Kalau suami disuruh lekal-lekal taat, sebelum suruh lagi dia dah buat. Dan kalau tiada di rumah, maka isteri itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Yang mana satu, kita ataupun suami kita keluar, kita pun bersimbang, membawang dengan jiran-jiran sebelah. Kalau orang datang ke rumah tu, hantar barang delivery yang masuk dalam rumah sekali. Padahal haram hukumnya kita ni jadi isteri, suami tak ada rumah, masukkan orang lelaki datang ke rumah. Kan tuan-tuan, perhati pula orang lelaki tu handsome macam Pakistan, macam main bola. Tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian, inilah dia mana satu kita sebenarnya, wanita-wanita muslimah yang di luar sana. Saya yakin yang hadir ke kuliah ni, saya dan Ismail, Mahat, kalau saya semua yang merupakan wanita salihah yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Bila melihat, menggembirakan, bila suruh taat, bila tiada suami kat rumah, menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, kalau kita berkata dengan isteri kita, sekarang tak ada TikTok ke? Oh, tak ada TikTok, tak download langsung. Allah, bagusnya isteri macam ni, tuan. Kerana dia takut dia lalai. Ini bulan Ramadan, tak apalah, kalau perlu masuk besok pun dah banyak kuliah kat TikTok ni, lepas Ramadan nanti masuklah. Kerana sibukkan diri, takut lalai nanti. Ya Allah, bagus punya isteri, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tengok siaran rupanya kat negara-negara maju, kalau tuan-tuan pergi, banyak siaran berkaitan dengan masak tu. Ni telah lebih pada 10-20 tahun lalu. Bahkan kalau kita pergi ke negara haram Israel itu sekalipun, kat sana pun kegiatan masak penuh dengan channel-channel TV. So, kerana mereka nak kehidupan mereka itu mereka enjoy tau. Kalau jadi isteri dapat masak yang terbaik untuk suami, ada kepelbagaian, ada pembaharuan. Negara kita baru saja sejak PKP mula ditekankan aspek masak ni kan. Ramailah tokoh-tokoh yang masak dekat Facebook, dekat Insta dan juga dekat TikTok. Baguslah mengajar orang satu perspektif baru dari sudut penyediaan makanan. Kadang-kadang bendanya sama saja, tapi the way you presentation itu yang menjadikan ada keseronokan dalam hidup. Ya tuan-tuan,
Jadi kita kembali kepada aspek barakah ni, semua kita mesti memantau dan memastikan diri kita berada dalam dapat membawa keberkatan. Andai kita ni katakan seperti orang Melayu, dia mana dia campak jadi pulau, ya, jadi benih, jadi pokok yang indah, dapat membuahkan untuk tuannya buah-buah yang baik. Maka begitulah maksud keberkatan kalau kita cerita di zul falsafahnya, tuan-tuan, ya. Baik. Tapi boleh ingat lagi, saya nak sambung lagi tentang perkara-perkara keberkatan yang saya kutip daripada bagi kita. Antaranya daripada Ihya Ulumuddin, ya, tentang aspek keberkatan ni. Ibnu Qayyim menyatakan benda yang lebih kurang sama tentang apakah perkara-perkara yang akan menjemput keberkatan hadir dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian ni. Tolong share tahu, ni penting sangat. Saya ulang balik semula perkara dari nombor 1 semalam bagi yang tertinggal. Iaitu perkara yang pertama sekali untuk dapat barakah dalam hidup ni, mesti keimanan pada Allah SWT itu menjadi keutamaan. Masa ke semasa kita kena discuss sebab keimanan dengan anak-anak, tuan-tuan. Macam Nabi kita SAW duduk dengan cucu-cucu baginda akan mentalqinkan untuk mereka. Talqin ni bukan untuk mati tau. Talqin ni makna kita mengajar, kita menekankan perkara itu. Duduk dengan anak cucu, suruh mereka untuk sebut perkataan La ilaha illallah, La ilaha illallah, ditekankan. Ya, seperti riwayat dalam Musannaf oleh Abdul Razak, tuan-tuan, ya. Musannaf Abdul Razak. Kemudian yang kedua, perkara yang namanya taqwa. Taqwa ni adalah perkara yang berbeza. Yang kita terjemahkan takutlah Allah, takutlah Allah. Mungkin perkataan takut tu hanya boleh mengambil sebahagian saja dimaksud taqwa yang sebenarnya. Kerana kalau kita takut pada binatang, umpamanya, kita akan lari. Kita takut pada satu benda yang bahaya, kita akan mengelakkan diri kita bertemu dengannya. Tapi takwa kepada Allah ni disertai dengan rasa takut, tetapi dalam masa sama sayang, cinta, rindu. Tuan-tuan ibu sekalian, ya. Itu sebab orang yang salih menggambarkan ingat pada Allah SWT ni tanda rindu pada Allah. Kalau kita ingat seorang, kita sebut tentangnya. Ya. Bagaimana dikatakan oleh penyair, kan? Bagaimana kata-katanya? Tazumu ta'atallah wa anta tazumu ta'atahu. La'amri hadha fil qiyasi syani'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu tawa'u. Ada orang dia kata dia cinta, tapi cintanya itu bersifat pembohongan kerana dia melakukan perkara-perkara kemungkaran dan keji terhadap Allah SWT. Hati, ya. Barakallahu fikum. Terima kasih bagi sahabat yang hadir, yang inginkan nota doa yang kita paparkan, kita pelajari poin-poin ni, kena masuklah dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. InsyaAllah ada banyak manfaat kat situ. Ya. Jadi mudah-mudahan umpama seperti ikan yang berkumpul dalam satu kolam, ada makanan yang banyak untuk mereka. Mudah-mudahan itulah Telegram tempat pertemuan kita. Kan ada sahabat-sahabat yang salih, yang salihah, yang rajin mencatat, menulis apa-apa doa dan juga fatwa takut, dan juga fakta-fakta yang kita kumpulkan. Baik, ya? Ketakwaan kepada Allah SWT ni berarti kita takut disertai dengan rasa rindu, cinta. Ya. Jadi dalam hidup ini, begitulah kata penyair. Ada orang dia mengatakan dia cinta pada Allah, tapi cintanya itu pembohongan kerana dia banyak melakukan maksiat pada Allah. Sedangkan orang bertakwa ni ingat pada Allah serindu seronok. Umpama macam ikan, bagaimana ikan itu boleh keluar daripada air. Kalau dia boleh hidup dalam air saja, dia gembira, dia hidup. Tapi kalau campakkan dia keluar sekejap saja, dia boleh bertahan. Maka demikianlah ibaratnya, bila seseorang itu berada dalam kehidupan, dia lalai memingati Allah, sepatutnya dia macam ikan yang dicampakkan keluar ke atas daratan padahal dia hidup dalam lautan. Gitulah dia, orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi takwa ni adalah satu perasaan takut, tapi mesti disertai dengan rasa seronok, gembira, cinta, teringat-ingat. Macamlah kita takut pada ayah kita yang saleh itu, muslih itu, tapi bila ayah tak ada, kita teringat sebut tentang dia. Mohon link Telegramnya. Tolong Yop Paris masukkan kat sini, kat TikTok ni. Yop, tolong Yop. Masuk Yop, Yop Paris, tolong masukkan kat sini. Abdul Rahman Hassan, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat kat TikTok kerana sharing video yang kita sampaikan. Alhamdulillah, semalam ramai yang hadir, lagi cuti, kan. Terima kasih tuan, Zarina Comel, Alhamdulillah, Calut, Alhamdulillah, semua sahabat yang hadir. Yop, tolong masukkan dekat TikTok, Yop. Baik, ya. Jadi takwa pada Allah SWT ni adalah menyebabkan keberkatan hadir dalam hidup kita. Kerana Allah menyebut dalam surah Al-A'raf yang kita bacakan tadi, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Kalau penduduk satu tempat itu beriman dan takwa pada Allah, kami pasti akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan langit dan bumi. Baik, yang ketiga, perkara yang mengundang barakah dalam hidup ni telah kita bincangkan semalam, tawakul.
tawakkul dia punya masdar adverb dia dalam perkataan tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Jadi tawakal kepada Allah ni berarti kita mewakilkan Allah SWT. Macam inilah kita ada wakil rakyat kat parlimen yang bertujuan kita hantar untuk kita pilih, kita hantar ke situ dengan tujuan untuk mempertahankan hak kita, untuk menyampaikan hasrat kita, untuk memperjuangkan hak kita. Bukan memperjuangkan hak-hak korporat saja, hak-hak orang yang zalim saja, tak. Jauh sekali. Sepatutnya seorang ahli parlimen, wakil rakyat kita hantar tu mesti mempertahankan hak kita dan fight yang terbaik untuk kita dan bincang benda-benda yang ada basisnya, bukan bincang benda-benda merapu, buang masa dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Jadi meletakkan Allah sebagai tempat pergantungan namanya tawakal. Jadi sebab kita berusaha dan kemudian kita serah pada Allah. Hidup ini ibarat burung diumpamakan dalam hadis. Burung itu keluar waktu pagi, perutnya kosong, pulang dalam keadaan kekenyangan, penuh perutnya. Yakhruju khimasan wa yarji'u bitana, dalam hadis mengatakan demikian. Nabi suruh kita perhati burung ada di mana-mana. Kita lihat burung pagi-pagi keluar menderu-deru daripada sarangnya. Menjelang petang burung sudah kembali untuk ready waktu malam pada dalam sarangnya. Maka begitulah kehidupan kita. Kita mencari, ada proses dalam hidup, cari yang halal, ada tawakal kepada Allah Taala. Yang keempat, perkara yang menyebabkan keberkatan ini hadir iaitu istiqamah. Kerana kalau kita baca surah Al-Jin, kisah jin beriman kepada Nabi SAW, dan kemudian jin itu berceritakan walau wa'allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghalaqa. Kalau orang itu istiqamah dan mengikut perintah Allah, maka Allah akan curahkan untuknya air yang tak berhenti-henti, melimpah-limpah. Ini boleh kita perhatikan dalam surah Al-Jin ayat ke-16 hingga 17, yang fokusnya menceritakan keimanan bagai-bagai makhluk terhadap Allah SWT, antaranya golongan jin. Jadi istiqamah menjemput rezeki. Istiqamahlah dalam perkara yang kita buat. Mampu sedekah istiqamah, tak banyak sedikit, sentiasa. Kita mampu salat sunat duha kerana kita tak punya wang banyak untuk sedekah, tak apa, teruskan sembahyang sunat duha tanpa henti. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, seorang perempuan belajar sembahyang sunat duha daripada usianya 14 tahun. Dalam doanya sentiasa minta pada Allah, nombor 1 bagi kesihatan, ini pesan daripada ustaz dia lah. Nombor 2 dapat suami yang saleh. Nombor 3 dapat kerja. Dia minta kepada Allah supaya dapat kerja dekat dengan Mekah, boleh buat umrah selalu. Budak-budak umur 14 tahun dengan kuliah ni, ikut mak dia pergi kuliah, langsung dia pun letakkan azam dalam dirinya untuk sembahyang sunat duha. Dia sembahyang sunat duha daripada usianya 14 tahun. Waktu dia haid dia tak sembahyang lah. Waktu dia suci dia sembahyang. Budak perempuan ni umur 14 tahun, tingkatan 2 macam anak kita, tuan-tuan. Sembahyang. Kemudian pada usia 20-an dia berkahwin. Kemudian dapat anak 30 tahun, 34 tahun, 44 tahun. Daripada usia 14 tahun tadi berdoa, tuan-tuan. Tak pernah berhenti berdoa dan sembahyang duhanya bila dia suci. Maka 14 sampai 44 berapa umurnya? 30 tahun dia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba pada usia 44 tu dipendekkan cerita, dia asalnya bekerja sebagai nurse. Kemudian bila beralih kerja jadi academician, jadi pensyarah kuliah swasta, dan akhirnya satu paper yang dibentangkan dengan student itu dalam bahasa Inggeris itu tentang Nabi Yusuf dan pengurusan stres dalam kehidupan. Kita kalau stres, kata Atta, digalakkan kita baca surah Yusuf. Ini mujarab, ini pengalaman yang menarik pada ramai orang. Para salafus salih pun bila mereka stres, mereka baca surah Yusuf. Di samping itu ada doa-doa lah, macam doa Nabi ajar, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmi ghaibi indak, an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zawaha bi wa ghammi. Doa ni kalau kita baca, ia merupakan satu kebenaran, kata Nabi kita, pasti stres dalam dia akan hilang. Sekurang-kurangnya baca la haula wala quwwata illa billah. Nak doa ni ke? Nak doa ni? Nak doa ni masuk kat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yok Paris saya masukkan tak dekat TikTok. Ada sahabat minta link tadi. Yok dah masukkan Yok? Termasukkan Yok sekali Yok? Dekat TikTok Jadi doa ni Nabi ajar, Nabi menyatakan siapa yang baca doa ni pasti keresahan, kegelisahan dalam dia akan hilang. Nak Fatih barakallahu fikum Surya. Doa ni panjang sikit, memang panjang, tapi Nabi menyatakan siapa mengamalkannya akan hilang segala keresahan dalam dirinya. Saya ada cerita beberapa kuliah yang lalu tentang Abu Ishaq Syirazi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang kalau orang melihat wajahnya akan hilang keresahan, kegelisahan mereka kan.
Jadi kita pun kena selalulah melihat orang alim hadir ke kuliah. Kalau tak boleh kita hadir secara talaqi. Pada hari ini ada program-program media sosial yang boleh kita pelajari. Ramai ustaz yang boleh kita pelajari mereka, melihat wajah mereka ni. Kadang para hafiz ni, para ulama ni hilang keserabutan dalam diri tuan-tuan. Carilah mereka. Baik. Jadi kembali kepada cerita ni tadi tentang kewajipan kita dalam hidup ni supaya istiqamah. Istiqamah datang dari perkataan qawim, iqamah. Jadi perkataan qawama maknanya mustaqim, lurus. Jadi orang yang istiqamah ni rezeki Allah berikan kepadanya mencurah-curah. Kerana dalam bentuk ujian yang berlaku dalam hidup kita beza-beza. Ada orang kena jaga ibunya yang sakit, adik lain tak kesempatan, dialah bawa pergi klinik, dialah yang mandikan, dialah yang sediakan makan, dialah yang buat segala-galanya. Dulu dah ada dia juga yang pergi hantar pergi umrah. Segala-galanya dia buat. Jadi gembiralah saudara punya peluang besar untuk dapat rezeki di sisi Allah kerana saudara istiqamah menjaga ibu. Asalkan jangan penat saja. Barakallahu fikum. Masuk dekat tu, ada masuk link, alhamdulillah. Sahabat Ustaz Zahazan di Telegram. Okey. Jangan lupa like saya kat TikTok tuan-tuan. Mudah-mudahan semangat saya menyampaikan kuliah pada masa akan datang untuk sampai kepada tuan. Allahu Akbar. Terima kasih Zaid Khan. Barakallahu fikum. Saya bukanlah ulama, saya hanya menyampaikan ilmu saja tuan-tuan. Kemudian yang kelima, istighfar. Istighfar ni maknanya banyakkan mohon kepada Allah keampunan. Dalam bulan Ramadan ni sebagai contohnya, bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah yang boleh saya bacakan, doakan Rasulullah kalau saya mendapat keberkatan Lailatul Qadar. Maka Nabi ajar kepada isteri yang tercinta itu supaya berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan setengah riwayat tambah perkataan Al-Karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi, tidak punya zuriat, tapi Nabi tidak menekankan aspek itu, tapi yang ditekankan aspek mohon kepada Allah keampunan. Jadi bulan Ramadan ni kita mohon kepada Allah banyak keampunan. Istighfar pada Allah ni jangan kurang daripada 100 kali seharian. Kalau Nabi ucap 100, kita kena 10 kali lebih daripada itu. Kerana kita ini manusia banyak dosa. Nabi itu maksum pun Nabi beristighfar 100 kali seharian dalam hadis yang sahih. Ada dekat ke atas tu. Longan shop ada kat atas tu. Telegram kat atas Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Type dia dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, nanti jumpa. Tadi telah dimasukkan link. Bagi mereka yang dapat boleh tekan link itu. InsyaAllah nanti boleh join kami di Telegram. Ada banyak nota yang disampaikan. Jadi yang keenam saya sebut pada tuan-tuan semalam adalah kepentingan menjaga silaturahim. Jangan silap faham, silaturahim itu disangka orang adalah saudara mara yang rakan kat surau, rakan sekolah dulu. Kalau buat open house nanti lepas gaya panggil kawan-kawan seramai-ramai alam, disangkanya itu silaturahim. Betul lah, itu persahabatan. Juga memanglah silaturahim kita berasal daripada keturunan yang sama Nabi Adam dahulu, tapi itu jauh. Yang kita maksudkan adalah silaturahim kekeluargaan yang dekat. Adik-beradik, saudara mara, sepupu, makcik, pakcik. Ini silaturahim yang sebenarnya. Kalau jiran tu merupakan tergolong daripada kalangan ni, maka kita ada Syamilah Mukhtir. Barakallahu fikum. Kalau jiran ni ada tiga bentuk. Yang pertama, mereka itu adik-beradik kita. Yang kedua, orang Islam. Yang ketiga, orang kafir. Kalau mereka itu adik-beradik kita, mereka ada 3 hak atas kita. Kata Sayyidina Ali, hak yang pertama hak kejiranan, hak silaturahim. Yang kedua hak kejiranan. Yang ketiga hak sebagai Muslim. Nampak tak? Kalau orang itu orang Islam, jiran kita, mereka ada 2 hak atas kita, iaitu hak kejiranan dan hak orang Islam. Kalau orang itu merupakan orang kafir sekalipun, dia tetap ada hak satu saja atas kita, iaitu hak kejiranan. Jadi tekan yang kita maksudkan ni tadi, kita menekankan aspek jaga hubungan silaturahim yang punya kaitan pertautan darah daging ni tadi. Ini yang keenam. Yang ketujuh, perkara yang menyebabkan keberkatan itu hadir dalam hidup kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Apa buktinya? Allah Taala menyatakan sebagai contohnya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum in wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah untuk kamu. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Pada ini Allah beri kepada kita sebagai contohnya anak-anak. Ini adalah nikmat. Syukur atas nikmat, kita jaga mereka, pantau mereka. Jangan biarkan mereka ni terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Membiarkan mereka beri apa saja mereka nak pun salah juga, tak boleh juga. Memanglah sayangkan anak itu dulu kita susah, maka ini kalau kita senang, kita raih-raihkanlah kehendak mereka sepenuhnya, tak boleh. Kena ada benda kita bagi, ada benda kita tak bagi. Itulah bapa yang bijak. Terima kasih Abu Pres hantar bunga kat saya.
Barakallahu fikum. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jadi syukur pada Allah Ta'ala ni mesti dijalankan, dibuktikan. Kalau kita ada anak, seperti kisah yang berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, itu seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Umar tentang anaknya yang derhaka. Lalu Sayyidina Umar panggil budak lelaki itu, orang muda dah, nak kau derhaka pada bapak kau, ya jangan, dia merupakan bapak kau, kena taat pada dia. Maka jawapan pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, apakah seorang bapa saja diderhakai oleh anaknya? Boleh tak berlaku seorang anak diderhakai oleh bapaknya? Sayyidina Umar jawab, ya, boleh jadi demikian juga. Cuba Sayyidina Umar terangkan kepada kami, apa maksud derhakanya seorang bapa kepada anak? Jawapan Sayyidina Umar, seorang itu yang tidak memilih pasangannya yang salih ataupun salihah, dia adalah orang yang derhaka kepada keturunannya. Yang kedua, orang itu derhaka kepada anaknya kalau dia tidak memberi nama yang baik kepada mereka. Yang ketiga, bapa itu derhaka kepada anaknya sebelum anak itu derhaka kepadanya kalau dia tidak mengajar anaknya itu Quran dan juga hadis. Jawapan anak lelaki itu, pemuda itu kepada Sayyidina Umar, ketahuilah olehmu wahai Amirul Mukminin, bapa saya memilih isteri mak saya itu seorang perempuan jalanan mak perempuan jahat, tuan. Memanglah dia mungkin berniat untuk membaiki perempuan itu mak saya, tapi dia tak buat apa-apa pun pada mak saya, membaiki agamanya tak ada, tak peduli langsung. Ya. Yang kedua, dia tidak memberi nama yang baik pada saya. Nama saya dipanggil, setengah mengatakan pandangan saya, nama saya dipanggil sebagai kelawar. Nama tu Batman, tuan-tuan. Kalau nama tu Batman, kelawar, bat. Dia keluar waktu malam, siang dia tidur. Maka itulah nama saya. Allah kesian engkau, ya. Yang ketiga, anak ini mengatakan, pemuda ini mengatakan, Sayyidina Umar, untuk pengetahuan tuan, dia tak pernah menghantar saya ke kelas agama. Tak ada penting bagi dia. Dia anggap saya boleh faham sendiri. Tuan-tuan, nampaknya bapa ini, dia katakan, Sayyidina Umar, engkau telah derhaka kepada anakmu sebelum dia menderhakaimu. Allah, terima kasih kepada yang kira ustaz pada saya pagi Senin ni. Terima kasih Fatimah Man, terima kasih semua sahabat ni boleh Allah sekalian, ya. Jadi awasi diri kita dan menjadi bapa yang derhaka, tahu. Kalau kita nak, seorang yang nak berkahwin, pilihlah pasangan yang baik. Bukan lelaki saja pilih yang salihah. Isteri pun kena bertanggungjawab untuk pilih lelaki, bukan berdasarkan handsome-nya, hebatnya, terkenal, tak kita pilih suami. Kerana tahu latar belakangnya orang baik, usaha untuk jadi baik, keluarganya baik-baik. Ya. Baik tuan boleh Allah sekalian. Ini adalah perkara yang perlu kita ingat. Syukur pada Allah terhadap anak-anak, menjaga mereka, memberi nama yang baik-baik untuk mereka. Ya, kalau tidak nanti nikmat itu akan ditarik oleh Allah SWT. Jadi syukur menyebabkan keberkatan hadir dalam hidup. Yang ke-8, perkara yang menyebabkan datangnya keberkatan dalam hidup iaitu sedekah. Kerana itu Allah menyatakan dalam surat Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada harta mereka itu sebahagian harta yang dipanggil sebagai sedekah, zakat, untuk membersihkan, memberkati apa yang ada. Jangan kita sangkakan bila kita keluarkan wang ini, duit kita kurang, ya. Sebenarnya bila kita keluarkan, ia merupakan baja kepada pokok keimanan dalam diri kita, dan keberkatan akan hadir dengan sebab sedekah yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi telah menyatakan, dawu mardakum bis sadaqah, rawatlah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Ada seorang sahabat, dia mengadu kepada Rasulullah tentang ayahnya yang mengalami penyakit tak boleh kencing. Maka Nabi mewasiatkannya supaya kata pada ayahmu sedekah. Dia pulang, dia kata pada ibu, pada ayah dia, ayah sedekah, ayah sedekah. Tapi masih lagi tak boleh kencing. Jumpa Rasulullah lagi. Terima kasih pada EYD Auto. Terima kasih yang kirim bunga. Terima kasih Barakallahu Fikum. Terima kasih Tasnim. Terima kasih Salahuddin, ya. Terima kasih Abu Pres. Semua sahabat yang hadir pada waktu ini. Terima kasih banyak tahu, ya. Terima kasih yang kirim star pada saya kat TikTok. Barakallahu Fikum. Baik tuan boleh Allah sekalian. Kemudian apa yang berlaku kat sini? Lelaki ni bersedekah belum boleh kencing lagi. Sekali, 2 kali. Akhirnya 3 kali sedekah. Berjumpa dengan Nabi, barulah dia boleh buang air kecil. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam harta yang kita miliki, kadang ada hak orang yang kita tidak sabri. Kita pun tak terkira, tak perasan zakatnya ada, ni orang perempuan yang ada. Ambillah kemuliaan Ramadan ni untuk bersedekah. Kerana Nabi telah menyatakan, yang aku diperlihatkan tentang penghuni neraka ramai di kalangan mereka adalah perempuan. Bukan maksudnya kita menghina orang perempuan, ya, tidak. Tapi kan orang perempuan memang bilangannya lebih ramai daripada lelaki. Maka begitulah kita sebut. Contohnya kat setempat ramai orang Kelantan. Kata mana-mana pergi orang Kelantan. Orang Kelantan ni semua ahli perniagaan lah sebenarnya. Sebenarnya orang Kelantan ada kat tempat kita memang semua keluar di Kelantan untuk tujuan berniaga.
Yang tak berniaga kat Kelantan masih ramai lagi. Maka kita bagi contoh berdasarkan bilangan yang mereka yang teramai. Begitu juga dalam hadis Nabi mengatakan demikian, penjelasan para ulama. Contohnya Imam Nawawi, berarti maksudnya bukan orang perempuan semua masuk neraka, bukan. Tapi kerana bilangan orang perempuan itu by right-nya memang ramai daripada lelaki dibandingkan. Begitu Okey. Jadi tuan-tuan, lazimkan diri kita bersedekah. Ramadan adalah musim kita bersedekah. Nabi kita SAW sangat banyak sedekahnya, sehingga diumpamakan macam angin yang bertiup kencang. Saya dah gambarkan pada zaman bukan Ramadan, pada bulan bukan Ramadan, Nabi sedekah pagi, petang, lepas asar, tak ada apa yang tinggal. Padahal tadi terkumpul di hadapan baginda lebih 40,000 ekor unta, kuda, kambing dan sebagainya. Tapi habis semua disedekahkan menjelang asar, tidak ada yang tinggal. Itu bukan bulan Ramadan. Kalau itu sikap Nabi pada bulan bukan Ramadan, bagaimana bulan Ramadan? Nabi dinyatakan, dibandingkan oleh Jibril seperti datang Jibril kepada bulan Ramadan, Nabi diumpamakan lebih laju daripada angin yang bertiup kencang. Maknanya sedekah dalam hidup ni tuan-tuan adalah satu amalan Nabi kita SAW. Jadi hendaklah kita ambil berat bab sedekah ni. Ajar anak-anak kita besok lepas Ramadan, mereka pergi ke sekolah, kita bekalkan untuk mereka makanan. Bawa lebih ini bekalkan untuk engkau 2 nasi lemak, 1 ni bagi pada teman yang susah. Macam mana yang susah tu mak? Kau nampak dia tengah ikut, dia tak bagi makan contohnya, ataupun memang dia tak bayar yuran lagi, ataupun ada, bagi kat dia. Latih anak kita daripada kecil untuk bersedekah tuan-tuan. Bukan pada wang semata-mata, bahkan pada kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan. Musim cuti-cuti kita, selain daripada keluar bersama keluarga, boleh tak kita peruntukkan 1 hari dalam setahun lah, kalau boleh setiap bulan lagi baik, 3 bulan sekali ke. Ajak anak isteri kita pergi ke surau masjid berdekatan, cuci. Ini sedekah kita kepada rumah Allah. Jangan duk tanya apa masjid ni bagi kat aku. Tanyalah balik diri kita, apa aku bagi pada masjid ni? Masjid ni dipanggil Baitullah. Artinya orang yang buat demikian, orang yang terpilih di sisi Allah untuk buat kebaikan. Pesona ni adalah cadangan-cadangan insya-Allah boleh kita lakukan. Yang mulia Syarifah Mesrun, alaihissalam semua. Anizan, Abu Pres, Rohana Hamid, Abu Pres, terima kasih pada hantar star, hantar bunga kat saya. Baik. Zina, alaihissalam. Cik Mi Ara, alaihissalam, semua yang mulia kat Allah sekalian. Yang ke-9, perkara yang mendatangkan keberkatan hidup ini, berdoa kepada Allah. Ini doa yang Zainal ajar semalam saya janjikan. Doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Tanda tangan sama-sama Mudah-mudahan tuan-tuan yang mengaminkan di kalangan tuan-tuan ni wali-wali Allah wa rasulih wa salihah, doa tuan-tuan mustajab. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akthir malana wa waladana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi a'taidana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana wa filana. Allahumma akthir malana wa waladana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi a'taidana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana wa filana. Allahumma akthir malana wa waladana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi a'taidana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana wa filana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini doa yang kita pelajari tadi. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghfir li. 7 perkara. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Maksudnya tuan, ya Allah, banyakkan untuk aku hartaku dan keturunanku. Harta, keturunan. Luaskan aku pada rumahku. Berkatilah aku pada semua kurniaanmu kepadaku. Terimalah taubatku. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li bidari wa barik ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkan umur aku dalam ketaatan padamu. Wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali. Perbaikilah amalanku, wahai Tuhan. Waghfir li, berilah keampunan untukku. 7 perkara. Jangan lupa masuk kat Telegram bersama Ustaz Zazah. Nanti Ustazah Umi Fatih tolong sharekan doa ni. Kita doakan Umi Fatih sekeluarga sihat baru keluar daripada buat kabarnya. Patut buat pagi ni tak nampak bersama-sama kita dalam live ke sini. Mudah-mudahan sihat semua Semua tuan-tuan yang hadir, saya doakan dalam kesihatan, kebaikan. Kita doakan sama Kemudian lagi perkara yang mendatangkan keberkatan dalam hidup ni, doa-doa ada banyak lah. Ni doa antara yang boleh saya ajar kepada tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan, tolong amalkan. Saya mengajar doa ni tuan-tuan, Alhamdulillah sejak 20 tahun Doa ni saya belajar ketika berguru dengan guru kami, guru hadis kami dari Baghdad,
almarhum Syekh Walidul Ani, seorang ulama keturunan Rasulullah SAW dari Baghdad. Ketika beliau mengajar doa ni kepada kami, saya telah sampaikan kepada ramai orang. Alhamdulillah, kalangan mereka ni yang susah keluar dari kesusahannya, yang banyak hutang keluar dari hutang-hutangnya, yang kociknya selalu gersang, kering kontang. Alhamdulillah, dengan mengamalkan doa ni tak pernah kering kontang kociknya, sentiasa ada duit, raba-raba ada duit. Walaupun dia kerja buat Grab saja, rezekinya mencurah-curah. Walaupun dia kerja yang simple-simple saja, jual air tepi jalan, tapi rezeki tak pernah putus. Mudah-mudahan doa ni kita amalkan, tuan-tuan ya, kerana terbukti Anas bin Malik yang didoakan untuk Nabi dengan doa tadi, kehidupannya penuh barakah, umurnya panjang, dia sihat tubuh badan, keturunannya ramai, hartanya banyak sekali, sampai dikatakan semua tanah yang terdapat di Madinah itu banyak yang diberi olehnya diusahakan, sedangkan tanah itu kelihatan mati. Tapi bila beliau usahakan jadi subur. Mudah-mudahan boleh amalkan, tuan-tuan. Terima kasih bagi yang bagi pada saya bunga, bagi pada saya kata-kata semangat. Ibnu Tabarani, Masya Allah, yang tuan ni nama ulama hadis ni, Tabarani, Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang ke-10, perkara yang mendatangkan keberkatan dalam hidup ni, al-akhzu bil asbab. Ni jangan abaikan, iaitu kita dalam hidup ni kena mengikut kepada sunnatullah dalam kehidupan yang Allah jadikan. Setiap benda tu ada caranya. Sampai dikatakan nak gaul, apa nak buat, apa dia buat, cekodok yang sedap, yang rangup, yang tak mengandung minyak yang banyak pun ada cara gaulnya, tuan-tuan. Nak buat nasi ayam yang enak, sedap, cara masaknya macam mana, ada caranya, bukan main buat je. Kalau main buat je berdasarkan pengalaman, rugi. Dia kena pengalaman dengan pengetahuan. Pengetahuan ini maksudkan tadi, kita berusaha mengikut teknik yang betul, kaedah yang betul. Ada orang, anak-anaknya semua perempuan, Alhamdulillah Allah beri padanya, mudah-mudahan besok dia dapat menantu laki-laki yang saleh, lebih baik daripada anak lelaki sendiri. Kadang-kadang selalu berlaku begitu. Lalu seorang pesan pada dia, kau nak dapat anak lelaki, begini caranya. Dia pun ajar teknik, strategi, kaedah, pendekatan. Alhamdulillah, selepas 6 orang anak perempuan, yang ke-7 datang lelaki. Alhamdulillah. Apa yang Allah bagi itu semuanya elok, tuan-tuan. Tapi nak cerita semua benda tu ada teknik dia, ada cara dia. Gitu tuan-tuan ni. Jadi semua benda ni ada kaedah, ada caranya. Engkau macam mana kau masuk TikTok ni, ramai semua follow kau kena pakai muzik ni, kau kena pakai pendekatan ni, kau kena buat macam ni, jangan panjang sangat yang ceramah Ustaz Hazan contohnya. Maka berjaya dia dapat apa yang nak. Ada tekniknya, ada caranya, tuan-tuan ni, boleh Allah sekalian. Jadi dalam hidup ni kita kena ikut cara yang betul, barulah keberkatan itu datang dalam hidup kita. Kau jadi lawyer, kalau orang datang pada kau nak mengadu apa-apa, nak buka kes apa-apa, kau kena minta dia duit, fee. Hadirlah tu, pasal kau merupakan seorang profesional, masa kau dan sebagainya. Bukan kedengar je kau bukan kaunselor tauliah. Kaunselor yang kerjanya lawyer, dia ikut undang-undang, dia faham. Kau belajar 4 tahun, apa susah bahasa Inggeris, bahasa Melayu lagi, kena terjemahan, kena terangkan, kena masuk mahkamah lagi, naik motor, berhujan, begitu, begini. Anak-anak kita jadi lawyer kan. Jadi ada charge-nya, ada tekniknya. Maka dalam hidup ini, begitu jadi doktor ke apa sahaja, kita perlu ikut cara yang betul, supaya keberkatan itu menyerlah dalam hidup kita. Yang ke-11, tuan-tuan, dan terakhir untuk hari ini, tahu tak tuan-tuan, keberkatan hadir dalam berkahwin. Ini disebut oleh ramai para ulama, ahli-ahli tafsir, ahli hadis. Contohnya dalam Ihya Ulumuddin pun Imam Ghazali menyatakan perkara yang sama. Kan itu Allah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 32. Nanti ada kesempatan kita teroka sekali surah An-Nur. Saya dah pernah bentangkan beberapa kali di Facebook live saya tentang tafsir surah An-Nur. InsyaAllah, moga Allah beri kesempatan. Lepas Ramadan nanti pun kita continue kuliah lepas subuh, insyaAllah. Tuan-tuan, doakan untuk saya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kahwinilah kamu di kalangan hamba kamu dan juga orang salih. Kahwinkanlah wanita-wanita kamu dan juga orang salih di kalangan kamu, sama ada yang merdeka ataupun hamba. Kalau mereka itu miskin, Allah pasti akan kayakan mereka. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, kamu kalau tazawwaju yughnikumullahu min fadlih. Kahwinlah, kerana Allah akan beri keberkatan. Allah beri pada kamu kelangsungan hidup ini, satu daripadanya keberkatan. Tuan-tuan boleh kasihan. Tapi kita janganlah kata perkara-perkara ni mudah untuk dilakukan. Dia kena ada usaha lah. Tak boleh tepuk sebelah tangan saja. Kita ni jadi waris sebagai contohnya. Waris ni berarti kita bertanggungjawab wali kepada adik-beradik, mungkin anak beranak, mungkin saudara mara, mungkin anak saudara kita yang belum kahwin di kalangan perempuan. Jangan sebut air raya je, baru belajar ni sebut mereka.
Jangan melukakan perasaan orang, tuan-tuan. Hari raya baru je kita lepas puasa, jaga kebaikan dalam diri kita, akhlak kita. Sebut pada perempuan, engkau ni bila nak kahwin? Itulah belajar tinggi-tinggi, dah orang tak nak minah. Jangan sebut gitu pada budak perempuan lah, tuan-tuan. Ramai kalangan anak-anak dara ni, hari raya, hari paling menakutkan baginya. Kerana makcik, pakcik serah dia dengan ayat seperti ni. Jangan kata gitulah. Kerana bagi orang perempuan tak mudah untuk kahwin. Kan? Terutamanya kalau dia pelajaran tinggi. Kadang-kadang orang takut nak dekati. Kita ni kena jadi matchmaker lah. Kita yang kena usahakan, doakan kebaikan. Anak saya pakcik ni, ya Allah, Alhamdulillah dah sebelum belajar dengan dah siap master saya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat suami yang salih. Pakcik akan tanya-tanyakan orang dekat masjid, kat surau kalau mereka ada anak-anak, mudah-mudahan boleh juga berbebasan jauh sikit pun tak apa-apa lah. Pakcik pun anggap macam bapak kau juga, jadi pakcik pun nak biasa dengan dia. Mudah pakcik boleh bantu kau. Cakap ayat-ayat motivasi lah, tuan-tuan. Tolonglah jangan tanya soalan-soalan yang kenapa tak kahwin lagi, kenapa pilih sangat. Kerana kesian kat orang perempuan, kesian kat budak-budak perempuan, anak dara ni. Dia bukan ada pilihan banyak, tuan-tuan. Orang lelaki pun susah nak kahwin, ni kan pula orang perempuan. Baik, tuan boleh kau sekalian. Baik, saya harap tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan. Jadi kalau kita ada peluang untuk berkahwin, kahwinlah. Tak punya yang bujang, yang duda, yang janda, ada peluang untuk kahwin. Kerana perkahwinan akan berikan keberkatan yang hidup, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, pandukan kepada ayat yang ke-32 surah An-Nur yang tadi. Kerana perkahwinan adalah satu daripada aspek keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan ni boleh kau sekalian, okey? Q Maria, Abu Prayas, ada ayat-ayat yang kita yang guna orang lah. Melihat anak orang comel, bulat, berisi, jangan panggil lah, sedapnya kalau peluk malam ni tak payah pakai selimut. Jangan kata ayat-ayat pedih macam ni, tuan-tuan. Sian kat orang. Kita pun tak tahu, kadang budak itu kena makan ubat tertentu, dia mendapat rawatan. Ubat itu menyebabkan badannya naik. Kadang-kadang kita tak boleh kata pada orang yang buruk-buruk tau. Kita kalau nak kata satu tu, bayangkan kalau kalimah itu dituju kepada kita. Kita suka tak? Kita reda tak dengan ayat tu? Kalau tak suka, jangan sebut pada orang, tolong. Gitu. Zufarina, ada masalah semua. Nampak orang perempuan tu, pakailah, dia pakai jubah, jaga nampak, elakkan badan dia pun nampak kelihatan bentuknya, maka dia pakai jubah besar. Mengandung lagi ke? Hanya ayat macam tu kat orang. Kesian kat orang tu. Orang tu berusaha untuk jadi slim. Kan, tuan-tuan? Jadi elakkanlah kata-kata sedemikian, terutamanya hari raya nanti. Tengok baju orang, macam langsir. Allah, pedihnya ayat ni. Kesian orang tu tempah mahal-mahal. Jangan kata gitu lah, tuan-tuan. Rugi kalau puji orang. Kita kata, orang kata balik pada kita tau. Kama tadinu tudan. Apa yang kau kata, orang kata balik pada kau tau. Kau ingat orang tu, kucing yang kecil, anak kucing yang kecil tu pun kita tak kenal, kita pergi dekat, nak cuba dekat dia, nak cakap kita. Itu kucing tu. Mak ayam. Saya ada bela banyak ayam kat rumah. Kampung ayam, raga ayam, apa semua di rumah, tuan. Nanti nak beli gaya, nak buat rendang, boleh datang rumah saya, tuan. Ayam tu kita tengok dia, anak dia baru lahir, menetas. Ayam itu lemah, burung itu. Kita pergi dekat dengan dia, dia nak patuk kita, kejar kita. Maka dengan manusia pun sama juga, tuan-tuan. Kita kata-kata yang buruk, kata-kata itu akan balik pada kita, tuan-tuan. Sama ada dia sendiri yang terbalikkan ataupun orang lain akan kena kita. Jangan kata yang buruk-buruk, kata yang baik-baik, doa yang baik-baik. Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan, inilah 11 kerangka kita, strategi kita untuk dapat keberkatan. Dan saya yakin ada banyak lagi yang tak sempat saya nak sampaikan. Terima kasih Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masya Allah, nama inta, ya Allah Rabbi, Allahu Akbar. Nama sahabat Nabi yang paling amanah, Nabi nyatakan kelebihannya. Jamidah, terima kasih semua. Apa maaf kalau kata-kata ni melukakan perasaan siapa. Tapi insyaAllah mudah-mudahan ikhlaskan Allah Ta'ala. Sesudah besok kita dah menyambut akhir raya. Kita dah melalui lebih 10 yang pertama Ramadan. Moga-moga bahagian kedua ni kita pertingkatkan lagi kekurangan-kekurangan yang kita baiki. Taubat pada Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Sebenarnya tarawih siang malam berjemaah, jangan abaikan. Buatlah 20 rakaat, tuan-tuan. Penat sikit tak mengapa. Sembahyang tarawih ni memerlukan badan yang fit tau. Bukan pergi gym saja. Waktu buka tu jangan over sangat. Kerana bila kita makan berlebihan, nanti badan kita senak, angin banyak dalam badan. Nabi menyatakan, wa in kana labud fasulusun li ta'am wa sulusun syarab wa sulusun li nafas. Nabi menyatakan bahawa kalau kita terpaksa makan, dah tak pernah jumpa makanan tu nak makan sangat, makanlah sepertiga perut kita. Makanan, sepertiga minuman, sepertiga biarkan untuk nafas.
Ya. Jadi ambillah peluang untuk bersama-sama hari-hari yang hampir dah menghampiri ke separuh ni. Ya, kalau orang berniaga tu mereka menunggu hujung bulan, kerana hujung bulan lah akan cover kos perniagaan sebulan ataupun hujung tahun kan. Kalau negara barat dia ada unboxing day. Belum-belum orang pergi beli semua kasut dan sebagainya, murah-murah, reasonable price, sebab mereka nak clear stock. Maka waktu itu juga mereka mengawal keuntungan yang luar biasa. Maka begitu juga dalam Ramadan ni tuan-tuan, Allah janjikan kat hujung ada Lailatul Qadar, ada keampunan. Nabi kita iktikaf, nanti kita belajar topik iktikaf insya-Allah. Dan kita insya-Allah saya akan letakkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kehidupan kita lagi, sebagai contohnya macam mana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in manfaatkan sesi mereka pada waktu malam, apakah mereka lakukan, apakah doa yang mereka panjatkan. Ya, dan doa-doa yang boleh kita amalkan. Satu hari Nabi SAW bersama dengan isterinya Juwairiyah bintil Harith, yang lepas daripada sembahyang subuh tu duduk berzikir sampai matahari naik. Nabi pulang melihat dia masih lagi berzikir. Nabi bersabda padanya, engkau masih berzikir lagi? Kenapa tak aku ajar kepada engkau satu zikir yang kau amalkan lebih baik daripada apa yang kau bacakan daripada subuh tadi sampai matahari naik? Nak belajar tak doa ni? Tak boleh belajar sekarang, besok pula lah, dah penuh dengan lempah pula. Jadi ada teknik doa-doa yang Nabi amalkan. Ini kita dah belajar doa nasib balik seperti yang saya janjikan ya. Boleh dapatkan kat Telegram Sahabat Ustazah. Besok banyak lagi perkara yang saya akan kongsikan, InsyaAllah. Jadi tolong war-warkan, share kepada teman kita, moga ada manfaat dalam pertemuan pada pagi ini. Terima kasih tuan sekali lagi. Apa yang digali, yang saya sampaikan ni pada pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, yang mereka kaji daripada Quran, daripada hadis. Inilah dia aspek-aspek keberkatan yang jangan kita abaikan. Dan dapatkan tafsir ringkasnya daripada Ustazah Umi Fatih. Dapatkan tafsir ringkasir. Buatlah pelaburan untuk memahami kalam Tuhan. Handphone tu kita beli mahal-mahal kan, ribu-ribu, keluar aja baru beli. Cuba baca tafsir ringkasir ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat faham kalam Tuhan, supaya kita mati dalam keadaan kita telah mengkaji kalam Tuhan. Ini adalah seindah-indah perkataan. Beza kalam Allah dengan kalam manusia, macam beza Allah dengan manusia itu sendiri. Dapatkan tafsir ringkasir ada 10 jilid. Ini jilid kita baca, jilid 3. Di bahagian awal ni ada penerangan bagaimana memahami, membaca tafsir ringkasir yang saya tulis sendiri di mukadimah. Tuan-tuan akan dapat manfaat dan boleh baca sendiri sampai kepada anak-anak, anak murid ke, kat rumah kita, surah kat pejabat, sebagai ketua kantor ke, ketua pejabat Mana dapat tafsir ni? Dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih, yang telah diberikan namanya tadi. Telegram Sahabat Ustazah Azan, nanti tuan-tuan boleh consult beliau kat situ. Baik, the rates zikir doa tu kita dapatkan dekat Telegram Sahabat Ustazah Azan, ada dicatatkan. Terima kasih Besok kita belajar lagi banyak lagi perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah Ramadan ni beri keberkatan dan peningkatan iman dan juga ilmu pada kita semua. Terima kasih InsyaAllah mudah setiap kita dapat istiqamah. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Dan bagi mereka yang menaikkan ibadah umrah kepada umrah ni pengampunan pada dosa tau. Al-umratu umrati kafaratun ma bainahuma lima bainahuma majidul wajil kabair. Dalam hadis sahih Nabi sabda bahawa Ramadan ke Ramadan pengampunan dosa, umrah kepada umrah pengampunan dosa. Siapa yang nak menunaikan ibadah umrah dalam bulan Syawal, kami masih ada kekosongan, tak banyak dan yang tinggal. Maklumlah Ramadan ni terlalu mahal kosnya. 10 hari yang terakhir saja seorang dah sampai 70,000, 80,000. Diorang kalau pergi dengan Aisyah 100,000 lebih. Sama mahal dengan haji. Betul sekarang juta orang berkumpul kat Tanah Suci dan untuk buat umrah. Ramai pula tu. Dapat pergi Alhamdulillah lah, tapi kosnya sangat tinggi, melambung-lambung. Bagi tuan-tuan yang nak pergi Tanah Suci, saya cadangkan tuan-tuan boleh pergi bulan Syawal nanti bersama kami di bawah pimpinan Ustaz Ramli Mat Amin, seorang yang berkeahlian, berkepakaran dalam bidang perbandingan agama. Boleh belajar banyak daripada beliau nanti Ustaz Ramli Mat Amin, seorang pemurabi kami. Bagi tuan-tuan tolong sampaikan perkara ni kepada teman-teman yang lain yang nak pergi menunaikan ibadah umrah. Mungkin kita nak ubah sikit raya pada kali ini pergi menunaikan umrah, dan suasananya tenang, tak ada keributan macam waktu Ramadan, ramai orang hujung tahun dan sebagainya. Boleh pergi bersama dengan kami pada bulan Syawal nanti. Terima kasih. So kita jumpa lagi jazana. Barakallahu fikum. Dapatkan tafsir kasir daripada Umi Fatih dekat Telegram Sahabat Ustazah Azan. Baik, setakat ni saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكثر مالنا وولدنا وسئلنا في دارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا
وأطل حياتنا طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih semua. Zaitun Wahab, terima kasih Zarina, terima kasih Rozana, terima kasih Nubaizura, terima kasih Nunashira, terima kasih sahabat dekat TikTok, terima kasih sahabat dekat Facebook, Irma Marisa, Kak Inafi, Yang Mulia Raja Roslin, Farid Misbah, Hakim Zek, Umi Fatih, Mai Emmer, Nur Aswan Ahmad. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bagi mereka ada kesempatan boleh sembahyang sunat duha, waktu yang telah mula sekarang. Terima kasih Ibu Uwais Atul, Zahra Abu Ubaid Al-Jarrah, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Lina, terima kasih Zari Zamsuddin, Yang Mulia Said Madni, Anggerik Katalia. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahizat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.